Jadi sambungan di sini, faedah daripada hadis yang ke-29 ini, hadis ini nak beritahu sunnahnya mandi dengan keadaan berwuduk dahulu. Kerana ada perkataan kana idza tasala. Kana idza tasala. Ini dengan makna tikrar, dengan makna ulang. Nabi SAW selalunya selalu mandi begini. Iaitu dengan cara basuh tangan, lepas basuh tangan dia pun berwuduk macam biasa. Sampailah ke basuh kaki. Itu pendapat yang kuat lah, saya beritahu sini, pendapat yang kuat. Sebab ada juga pendapat yang kata basuh kaki yang last. Kalau basuh kaki yang last, hadis yang lepas pada ni. Itu hadis yang selepas pada ni lah. Dan hadis ini juga nak beritahu Nabi SAW mandi bersama dengan isteri dia. Ini kelebihan bagi orang yang ada pasangan suami isteri. Pasangan suami isteri dianjurkan supaya mandi bersama. Kena ingat, dianjurkan supaya mandi bersama. Jadi bila mandi bersama tu biasalah, biasalah dalam keadaan terzahirnya aurat masing-masing. Dalam hadis Nabi SAW yang dimaksudkan daripada hadis ini, nak beritahu Nabi SAW mandi telanjang. Nak beritahu Nabi SAW bersama dengan isteri dia mandi sambil telanjang. Kena faham ya perkataan tu. Mandi sambil telanjang. Saya pernah hari tu bagi tahu artikel tentang Nabi SAW mandi dengan isteri dia telanjang tu, ramai orang yang tak puas hati. Dia kata, macam mana Nabi mandi telanjang? Mana boleh tengok kemaluan Nabi tengok kemaluan isteri dia pula tengok kemaluan Nabi. Kan ada hadis dia kata. Kan ada hadis siapa-siapa yang tengok kemaluan tu akan jadi rabun mata dia, akan jadi buta mata dia kerana tengoknya kemaluan. Kan? Hadis itu hadis yang lemah, bukannya hadis sahih pun hadis tu. Mana kalau siapa-siapa tengok hadis tu bukan sahih pun. Hadis yang sahih mandi telanjang. Kita biasa kalau siapa-siapa yang pernah ikuti saya mengajar kitab Bukhari, biasa saya dah beritahu dah awal-awal lagi daripada kitab Bukhari, Nabi Musa AS mandi telanjang, sabit dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Nabi Ayyub alaihi wassalam lah, kan? Juga mandi telanjang. Dalam hadis riwayat Bukhari juga. Kedua-dua tu hadis riwayat Bukhari lah. Satu cerita Nabi Musa mandi di sungai sore dini sambil telanjang. Satu lagi cerita Nabi Ayub telanjang. Telanjang nampaknya nampaknya emas, dia terus sambar emas tu, kan? Dia terus ambil emas tu. Maka Allah tegur masa tu. Nabi Ayub memberi jawapan lah, maknanya Allah Ta'ala meredai lah dengan jawapan daripada Nabi Ayyub AS. Kerana manusia ni sentiasa berhajat dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak kisah pun kalau kita ambil kesempatan, walaupun kita telanjang, kita sibuk nak kepada harta sekalipun, tapi masih lagi kita tidak langgar kewajipan-kewajipan, tidak mengapa, kan? Maka daripada hadis itu juga nak beritahu Nabi-Nabi dahulu pun mandi telanjang, sabitlah mandi telanjang. Cuma orang Melayu kita ni biasa mandi di sungai, mandi di telaga, kan? Zaman dahulu, kan? Mandi di telaga zaman dahulu biasanya ada orang intai, maka sebab itulah mandi yang kat telaga tu biasa kena tutup lah, kena ada kain basahan lah tutup. Sebab apa? Kalau tidak ada orang intai. Itu biasa orang Melayu zaman dulu. Zaman dulu biasa telaga duduk jauh daripada rumah, kan. Jadi mandi pun biasa kalau orang-orang yang hidup belang apa semua kali ni, dia ambil kesempatan lah nak tengok anak-anak dara orang duduk mandi ke apa ke, kan. Ataupun duduk basuh-basuh kain sungai ke, duduk mandi-mandi ke sungai ke, masa tu orang duduk intai-intai lah, kan. Maka biasanya orang tu pakai kain basahan, kan. Berkembang gantung lah biasanya, kan. Mana paling kurang pun dia tutup lah, tidak telanjang bogel lah masa mandi tu. Maka keadaan-keadaan itulah asal usulnya biasa orang Melayu dulu. Tapi sekarang ni kita dah ada pintu bilik air,
Pintu bilik air itu pun sudah sebagai penutup aurat kita dah. Maka bila duduk di dalam itu, tak kisah je kita mandi sambil telanjang. Kecuali kita mandi dalam keadaan berjemaah yang selain daripada suami isteri kita dan sesama jenis lah. Itu kita kena tutup lah. Itu tutup lah. Aurat-aurat kita tu. Gitu pula. Tetapi bila kita bersama dengan suami isteri yang ada pasangan suami isteri, maka ini sunnah. Kena ingat sunnahnya kita mandi bersama dengan suami isteri ini, berpasangan ini. Bukan kita semata-mata kita bersama pada malam hari itu kita bersama dengan suami isteri itu saja kita bersama, bahkan kita bersama juga ketika mandi. Jadi hadis ni menguatkan lagi bagi siapa yang mandi sama dengan pasangan dia. Dan ini tak boleh buat melainkan sahnya suami isteri. Sah suami isteri barulah boleh buat benda ni. Dan kenapa saya beritahu tadi Nabi SAW mandi telanjang? Kerana dalam ulama-ulama hadis dia bahas kerana bekas, kalau bekas tu kecil je bekas tu. Bekas air ni kecil je. Yang inak atau bekas air untuk Nabi SAW mandi tu kadar dia lebih kurang 3 liter hingga 4 liter air saja. 3 liter hingga 4 liter air saja. Lebih kurang gitu je. Mana bekas tu kalau besar sangat pun mungkin pergi kepada 336, 6 liter air. Lebih kurang 6 liter air kalau besar. Yang mana bekas tu biasanya jenis batu. Biasa untuk dibuat sebagai basuh baju. Ataupun satu bekas kayu yang mana letak air dalam tu. Biasa pun untuk basuh baju lah. Diguna bekas tu juga untuk mandi. Dan bekas itu air dia sikit je ada dalam tu. Maka kalau guna air basahan, kain basahan, sudah tentunya air itu tidak mencukupi. Maka ini menguatkan lagi bahawasanya Nabi SAW mandi telanjang bersama dengan isteri dia. Dan itu tidak menjadi kesalahan, bahkan itu cara sunnah dah. Manakala kita melihat, suami melihatnya aurat, tak panggil aurat dah sebenarnya kali, mana melihat seluruh tubuhnya isteri dia melihatnya seluruh tubuh badannya suami dia adalah halal, dan halal itu tidak diteguh pun, tidak ada pun benda yang haram dalam perkara melihat. Dan bukan saja melihat, boleh menyentuh kan. Maka kita dengan sebab itulah juga dihalalkan kepada kita untuk berhubungan badan lah dengan pasangan tu kan. Maka sekiranya dilarang melihat, maka niscayanya kita semua sekali ni kira-kira tak boleh berjima, tidak boleh bersama dengan suami isteri lah. Maka sebab itulah pendapat yang mengatakan tak boleh telanjang itu, pendapat itu sangat keliru. Pendapat itu sangat keliru kerana kurangnya pemahaman hadis-hadis yang lain lah. Jadi menguatkan lagi bahawasanya Nabi SAW mandi telanjang dengan hadis-hadis ini. Dan bukannya mandi telanjang seorang, ini mandi telanjang bersama dengan isteri dia. Dan isteri dia sama juga lah, mana isteri pun telanjang, mana Nabi SAW pun telanjang. Dan kita tak perlu malu lah, benda ni biasa je. Dan nak malu apa? Kerana itu pasangan. Yang nak jadi malu ni bila buat dengan orang lain, dengan bukannya isteri dia. Kalau Nabi telanjang dengan selain daripada isteri dia, itu masalah. Itu masalah. Contoh mandi dengan anak perempuan dia, atau mandi dengan perempuan lain ke apa semua sekali yang bukan isteri dia, itu satu benda yang salah kan. Maka perlu ada tafsiran, tetapi dengan isteri dia tak perlu tafsiran yang lain dah lagi, kerana itu memang sahnya Nabi SAW mandi dalam keadaan tidak menutup aurat lah bersama dengan isteri dia. Dan kemudian bersentuhan. Bersentuhan suami isteri ketika mandi janabah. Biasalah. Kamu sentuh aku, aku sentuh kamu. Itu biasalah ketika mandi janabah. Mana yang biasalah bermesra dengan suami isteri. Benda yang biasalah, mungkin biasalah, mana yang suami siram isteri, isteri siram suami, yang ni gosok itu pun gosok, apa semua sekali, tidak menjadi kesalahan apa-apa dan sahnya mandi wajib dia, dan tak perlunya selepas daripada
keluar keluar daripada bilik air tu, dia kena ambil wuduk balik kerana tak perlu dah. Sudah sah dah dia tu mandi, sudah terangkat dah hadas besar dan juga hadas kecil dia lah. Kecuali dia melakukan hubungan badan pula di dalam bilik air tu, itu lain. Maka itu kena selepas pada tu lah, selepas pada selesai pada mandi pula, kemudian barulah terangkatnya hadas besar dan hadas kecil dia. Dan daripada hadis ini juga Nabi beritahu sudah mencukupi lah. Berwuduk, tak perlu dah lagi berwuduk yang lain. Tak perlu dah lagi berwuduk yang baru setelah daripada kita mandi. Sebab kadang-kadang saya dapat tahu daripada pelajar-pelajar saya yang biasa dia beritahu lah, kita orang selepas pada mandi wajib, lepas pada tu nak solat ambil wuduk balik. Kentut ke? Tak. Ada kentut ke? Tak. Dia kata. Ada pun yang tempat tak, tapi tadi masa mandi kita sentuhlah kemaluan kita. Sentuhlah kemaluan kita, maka benda tu jadi terbatal lah wuduk apa semua sekali, sebab tu kita orang ambil balik. Kan? Maka adalah pembahasan di kalangan ulama pula. Ulama bahas kata ada kalau nak mandi wajib, kalau nak sentuh kemaluan kena pegang tangan gini. Seolah-olah pegang tangan gini. Jadi kena buat gitu-gitulah supaya tak sentuhnya dengan tapak tangan. Ini satu kiasan ataupun satu takwilan yang jauh daripada kebenaran lah. Mana sentuh nak suruh sapu kemaluan pula, sapu dengan sebelah ni. Jangan sapu dengan tapak. Kalau sapu dengan tapak, maka selepas pada mandi janabah tu kena wuduk balik, katanya dia. Itu adalah pendapat yang lari daripada kebenaran. Ini sama je, kita mandi macam biasa je, sentuh dengan tapak tangan ni lah. Tak kira lah tapak tangan kita ni sentuh isi kita ke, kita sentuh kemaluan kita ke, maka tak terbatalnya wuduk masa ketika itu. Tak terbatal pun. Kecuali kita berhubung badan pula masa tu. Kan? Bila rasa berhubung badan pula lepas pada tu, itu lain lah. Mana kena mandi wajib baru pula. Jadi ini kalau tak ada buat apa-apa, yang mandi saja dan tak ada pun jima, tak ada pun bersetubuh, maka tak ada pun mukaddimah yang boleh menyebabkan keluar air mazi dan sebagainya yang kita dah bahas dah sebelum pada ni, maka tak perlunya dia itu ambil wuduk yang baru. Tak perlu ambil wuduk baru kerana dia ada tersentuhnya kemaluan dia ketika dia mandi. Siapa boleh beritahu cara nak mandi tanpa sentuh kemaluan? Mana boleh, kita memang kena sentuh kemaluan kita ketika mandi kan. Sebab kita, kecuali kita siram guna paip, kerana air tu benda gitu melebihkan air memanglah. Terjun dari sungai pun boleh nak beritahu kan. Tapi ni dengan air yang biasa, kita nak katakan macam mana. Air yang 3 liter, mandi janabah ni biasanya air dia kadar 3 liter air. Kadar 3 liter air. 3 liter air ni kadar dia adalah 2 botol mineral, air mineral yang besar kan. 1.5 ml, 1.5 liter, mana 1,500 ml kan. Maka 1,500 ml tu mana lebih kurang satu botol tu lebih kurang 3 gelas air. 3 gelas air besar, 3 gelas besar lah kan. Ataupun 4 gelas kan. Mana 4 gelas, kalau 4 gelas, 8 gelas air. 8 gelas air untuk kita mandi wajib. Orang tak biasa, kalau biasa dengan mandi dengan guna air hujan, paip hujan kan, maka dia akan rasa tak cukup lah. Maka kita orang belajar ni, kita kena cubalah mandi dengan kadar air 3 liter air. Kena try kan. Mana kalau kita mandi bersama dengan isteri, biar cukup lebih kurang 6 liter air, 5 liter air. Mandi bersama dengan isteri. Bila kita mandi bersama, lagi jimat air boleh. Kan? Jadi 6 tu boleh jadi 5 liter kita mandi bersama. Maka kita kena cubalah dengan cara tu. Kerana Nabi SAW mandi dengan kadar tu. Kan? Mandi dengan kadar tu. Dan kadar itu tak akan dapat melainkan dengan sentuh, dengan gosok. Mana kita ambil air dan kita gosokkan pada tubuh badan. Maka ini yang saya nak beritahu tadi, tak mungkin dengan air yang banyak itu kita tanpa sentuh kemaluan. Maka mesti je sentuh kemaluan. Maka sentuh kemaluan ketika mandi itu tidaklah menyebabkan terbatalnya wuduk. Hanya cukup dah, itu sudah cukup dah untuk kita
tak perlunya berwuduk kerana kita dalam keadaan mandi. Cuma pembahasan tentang sentuh kemaluan, batal wuduk apa semua kita akan bahas pada tempat dia lah. Cuma sini yang mandi saja. Kalau yang mandi, dah cukup dah. Mana tak perlu ambil wuduk yang baru. Kecuali selepas pada mandi tu kita kentut. Lepas pada tu, kentut lepas pada tu, ambil wuduk lah. Ataupun lepas pada mandi tu kita nak kencing pula, kita kencing. Kalau kencing tu memanglah terbatal wuduk dah lah. Maka kita ambil wuduk yang baru lah. Tapi kalau dalam proses kita mandi itu, selepas selesai itu, maka tak adanya kencing, tak adanya buat benda-benda yang terbatal wuduk, maka tak terbatal lah wuduk kita macam biasa, maka boleh je kita solat dengan menggunakan mandi wajib tadilah, tanpa perlunya berwuduk. Ini tak kira lah sama ada dia mandi dengan basuh anggota wuduk dia dulu ataupun tidak. Dan hadis ni juga nak beritahu anggota wuduk yang dibasuh itu tak perlu dah lagi kita basuh ketika mandi. Kerana masa berwuduk yang mula-mula tu adalah mandi pada anggota wuduk dulu. Itu makna dia. Bukan berwuduk sebenar kali, tapi mandi pada anggota wuduk. Itu umpama makna dia. Jadi selepas pada tu tak perlu dah lagi kita basuh kepada anggota-anggota yang kita sudah basuh. Mana yang selain pada itulah yang kita basuhkan ketika mandi wajib. Habis itu, hadis yang ke-29 dan kita sambung kepada hadis yang ke-30. An Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa'akfa bi yaminihi ala yasarihi marratain aw salasan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'id marratain aw salasan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dira'aihi thumma afada ala ra'sihi al ma' thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi fa ataituhu bi khirqah falan yuridha fa ja'ala yanfudul ma'a bi yadayhi. Daripada Maimunah bintil Haris, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam jugalah. Tadi cerita Aisyah kan, ini isteri dia yang Maimunah pula. Dia berkata, aku letak bekas air wuduk untuk mandi janabah. Bekas air lah untuk dia mandi janabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sediakan air lah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Maka cara Nabi mandi macam mana? Jadi cerita yang dia beritahu, dia letak air, mana khidmat satu orang perempuan, satu isteri dengan suami dia. Okey. Maka sini bila dia letak, nak menguatkan lagi bahawasanya dia tengok dengan sebenarnya macam mana Nabi SAW mandi. Maka dia beritahu, fa'akfa'a biyamini ala yasari. Dia ambil air daripada tapak tangan dia yang kanan, dia lumurkan pada yang kiri 2 kali atau salasan ataupun 3 kali. Dia lumurkan, dia tuangkan. Fa'akfa'a. Dia tuangkan, dia balikkan daripada tangan kanan, air daripada tangan kanan ke tangan kiri dia, dia buat tu 3 kali. Macam mana dia buat apa 3 kali tu? Dia basuh kemaluan dia 3 kali. Dia basuh kemaluan dia 3 kali. Summa daraba yadahu bil ardi. Kemudian dia pukul tangan dia ke lantai. Ke lantai. Dia pukul lantai itu makna tanah lah, kawasan tanah. Awil ha'id, ataupun dia pukul pada dinding bilik air. Pukul yang dimasukkan sini adalah gosok. Perkataan pukul yang dimaksudkan dalam lafaz hadis ini bermakna gosok. Nabi gosok-gosokkan, sapu-sapukan pada lantai, sapu-sapukan tangan dia pada lantai, tangan yang kiri dia itulah yang sentuh kemaluan tu. Kemudian sapu pada dinding ataupun sapu pada dinding. Jadi dua riwayat ni beritahu dengan syak sini barangkali dua-dua pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Melalui ini juga kita mandi dengan mana selepas sentuh kemaluan kita basuh dengan sabun lah. Itu makna dia. Thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian dia sela-sela ke air yang di tangan dia itu ke rambut dia.
Air yang ada di tangan dia, dia ambil air, dia sela-selakan pada celah-celahnya rambut dia hingga ke dasarnya kepala itu. Terbalik cerita tadi. Okey, sambung tadi, marratain aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Kelangkau hadis yang awal tadi pula. So mata-mata, kemudian dia pun ambil air, dia berkomah. Wastan syaka, dan dia hiu air ke hidung. Komah hiu air ke hidung, itu dah dibahaskan pada hadis-hadis yang sebelum pada ini. Wa ghasala wajahu, dan dia pun basuh wajah dia, muka dia, wa dhira'aihi, dan juga kedua lengan dia, maknanya tangan siku dia lah. Ini semua anggota wuduk belakang ni. Summa afadha ala ra'sihi al-ma', kemudian dia tuangkan air di atas kepala dia. Summa ghasala sa'ira jasadihi, kemudian dia basuh pada keseluruhan jasad tubuh badan dia. Summa tanaha, kemudian dia mundur ke belakang sedikit. Itu tujuannya untuk ambil kaki dia lah, maknanya. Mundur ke belakang untuk ambil kaki dia. Untuk betulkan kaki dia. Untuk betulkan kaki dia ni, kerana Nabi SAW mandi sambil duduk. Ini perkataan tanaha ni biasa kerana keadaan Nabi SAW mandi itu dalam keadaan duduk. Sebab tu juga disunatkan kepada kita mandi itu dalam keadaan duduk. Faghasala rijlaihi, lalu dia pun basuhlah kedua kaki dia. Fa'ataituhu bi khirqah, kemudian aku pun bawalah kepada dia satu kain tuala kecil lah. Khirqah ni satu kain tuala kecil, rawa kecil. Falam yuridha, tapi dia tak nak. Dia tidak mahu kain tuala itu. Faja'ala yanfudu al-ma'a biyadihi. Kemudian dia tepis-tepiskan air di tubuh badan dia itu dengan kedua tangan dia. Dia buat getak-getakan, dia gosok-gosokkan, supaya hilangnya air-air yang ada pada tubuh badan dia keseluruhan. Itu makna tanpa menggunakan kain tuala. Cuma tanpa menggunakan kain tuala sini ada dibahaskan juga lah di kalangan ulama. Itu nanti kita sampai pada ni. Okey. Jadi hadis ini nak beritahu bahawasanya menguatkan lagi memegang kemaluan dengan tangan kiri. Ada kita bahas sebelum pada ni cerita pasal tangan kanan kan. Maka pegang kemaluan dengan tangan kiri. Sebab tu juga yang perlu dilakukan oleh suami lah. Biasa suami ataupun isteri. Isteri sekiranya menyentuh kemaluan suami dia ataupun suami menyentuh kemaluan isteri dia, cara yang sunnah adalah dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Kena ingat yang tu. Mana kena dengan tangan kiri juga. Maka kalau nak dibasuhkan kemaluan itu pula dengan tangan kiri juga. Cara sunnahnya adalah dengan tangan kiri untuk memegang kemaluan. Dan hadis ini juga nak beritahu sunnah juga cara, iaitu selepas pada kita sentuh kemaluan, kita basuh baliknya tangan kita yang menyentuh kemaluan itu. Digosok-gosokkan sini biasanya kerana adanya benda-benda yang melekat di kemaluan. Mana bila janabah, mana ada kesan-kesannya air mani apa semua sekali, maka nak hilangkan dengan mudah, iaitu dengan cara gosok-gosokkan pada benda-benda yang kesat kan. Maka hilanglah benda tu. Ataupun guna sabun ke apa ke lah. Jadi bukanlah jadi sunnah kita kena letak tangan kita ke lantai, gosok ke lantai. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksud dia adalah supaya kita singkirkan benda-benda lendir yang ada di tangan kita. Benda-benda yang melekat setelah kita pegang kemaluan itu. Maka itulah cara yang Nabi SAW lakukan, mana bila tidak menggunakan sabun lah. Jadi kita kalau kita guna sabun, benda ni tak perlu buat lah. Kerana sudah sampai kepada matlamat dia. Itu matlamat dia nak singkirkan benda-benda yang terlekat pada tangan kiri kita yang menyentuh kemaluan kita itu.
Kemudian selepas pada tu berkomor, air ke hidung dan semua yang diberitahu tu adalah menguatkan lagi Nabi SAW membasuh pada anggota wuduk dia dahulu. Jadi cuma hadis yang Maimunah ini pula nak ajar cara Nabi SAW mandi adalah dengan dibasuhkan kaki pada akhir. Mana akhir, yang paling akhir adalah basuh kaki. Hadis Aisyah yang sebelum pada ni berwuduk keseluruhan dahulu kemudian mandi. Mandi keseluruhan lah yang sakit baki daripada anggota-anggota wuduk, kan? Termasuklah mana yang selain daripada anggota-anggota wuduk. Mana gitu. Tetapi kalau hadis Maimunah pula, anggota wuduk semua buat kecuali basuh kaki. Basuh kaki tidak buat lagi, dimandi dulu seluruh tubuh, kemudian barulah basuh kaki. Barulah basuh kaki. Kemudian hadis ni sama dengan hadis sebelum dari segi menyela-nyelakan celah-celah rambut dia. Nabi SAW yang sabit dalam hadis ada beritahu, Nabi SAW rambut dia panjang. Rambut panjang, ikal, kan? Ikal mayang lah orang panggil. Rambut yang berombak, kan? Nabi SAW dalam keadaan rambut yang lebat itu, Nabi SAW mandi dengan cara menyela-nyelakan celah-celah rambut dia itu dahulu supaya mudahnya rata air ke dasar kulit kepala dia. Itu cara yang sunnah lah, cara untuk kita untuk memudahkan urusan meratakan air. Kemudian daripada hadis ini juga nak beritahu Nabi SAW tak gunanya kain tuala. Kain tuala tu tidaklah sampai sunnahnya tak guna kain tuala. Bukan tu maksud dia. Sebab bila Maimunah ni sediakan, maknanya selalu Nabi guna. Tapi yang ini Nabi tak guna, tu makna dia. Maimunah takkan pandai-pandai dia nak bagi kalau benda tu tak biasa. Yang maknanya Nabi sudah biasa pengguna kain tuala. Cuma yang hari tu Nabi tak nak guna. Jadi yang dia cerita ni hadis yang Nabi yang tak guna. Dan yang Nabi SAW tak guna ni ulama hadis bahas. Kenapa Nabi tak guna? Itulah yang ulama hadis bahas pun. Yang dia tak guna ini sebenarnya antara alasan-alasan yang disebut oleh ulama adalah biasanya di tempat-tempat yang tanah kering gitu. Yang sejuk kering, panas kering ni, biasa kalau musim panas, kalau kalau kita guna kain tuala biasanya akan jadi cepatlah hilang sejuk tubuh kita. Jadi kalau kita biarkan air-air yang kering dengan sendiri dia, kita gosok-gosok je, mana tahan lama sikitlah tubuh badan kita tu sejuk. Kerana musim panas kering tu, kan? Walaupun musim panas, biasa kalau musim panas ni dia tak sama macam panas di Malaysia, kan? Panas di Malaysia ni biasa panas yang lembap, kan? Panas lembap. Kalau di negara-negara luar tu biasanya panas dia adalah panas kering. Jadi panas kering ni cara keadaan dia macam mana? Bila kena air, tubuh jadi sejuk. Air tu jadi sejuk. Kita kalau tubuh kita kena air, sejuk. Kalau kita berpeluh, kan? Kita duduk tempat yang berangin, kan? Ada angin. Maka pakaian kita jadi sejuk. Sejuk kenapa? Sebab tempat tu kering. Cuaca dia kering. Cuaca kering. Panas kering ataupun sejuk kering. Maka cepatlah sejuk. Mana cepatlah kering. Pakaian kita pun cepat kering. Sebab tu kalau saya ada beritahu cerita pasal di musim panas, di tempat saya ngaji dulu musim panas, yang mana dalam masa 20 minit semua baju kering. Saya mandi dengan baju-baju saya, baju kurta, seluar kurta. Seluar kurta ni biasa seluar yang besar tu yang guna tali, kan? Itu seluar kurta. Dan seluar kurta tu biasanya kalau kita basuh dia, basah-basah, nak suruh kering, lambatlah sebab dia macam kain plekat juga, besar, kan? Cuma dia guna ada tali. Jadi tali tu jadi terkumpul lah semua sekali kain-kain dia tu. Jadi biasanya lambatlah kering kerana banyaknya kain. Tetapi dalam masa 20 minit kering semua sekali tu. Saya mandi dengan baju-baju. Semua sekali saya mandi. Jadi selepas pada tu dalam masa 20 minit dah kering dah. Sebab apa? Cuaca panas, cuaca memang panas. Tetapi
Bila kita duduk di tempat yang berangin ataupun pakaian kita kena air, dia disejuk. Tubuh badan kita kalau lepas wuduk rasa sejuk. Dia rasa sejuk. Bukan jadi lepas pada wuduk tu rasa panas tak. Lepas wuduk tu kita akan rasa sejuk. Sejuk pada air yang kena pada anggota-anggota wuduk kita. Jadi itu jawapan di kalangan ulama yang bahasanya ini hanya kerana musim lah. Ada musim tertentu Nabi tak suka guna kain tuala, maka Nabi nak pada sejuk, Nabi tak guna kain tuala. Tapi bila Nabi nak, Nabi ambil. Jadi sini bentuk pilihan. Maka tidak dianggap tak guna kain tuala tu adalah sunnah. Tidak boleh dianggap gitulah. Ini hanya hukum adat kebiasaan saja. Adat kebiasaan di sini tidak dianggap sebagai sunnah gitu. Ini sunnah adat ni panggil. Sunnah adat ni biasa ya. Macam baju ikut fashion apa-apa pun itu sunnah adat dia panggil. Kemudian daripada hadis ini hadis ini juga nak beritahu tidaknya sampai kita mesti kena gosok-gosokkan seluruh tubuh badan kita. Tak semesti kita kena gosok. Macam contoh belakang-belakang kita tak kena air tu kita nak kena gosok, tak disyaratkan gosok. Hanya diratakan. Kalau dah ratanya air dah cukup. Tempat-tempat yang celah-celah kita gosok-gosokkan, itu tak apa. Tapi yang tempat-tempat lain kita tak gosok, tak mengapa. Tak menjadi satu kesalahan dan menyebabkan tidak sahnya mandi wajib tu tidaklah. Maka tidaknya syarat. Dan kemudian mandi wajib ni yang kita kena tahu adalah basuh dia sekali. Dia tidak banyak kali. Dia hanya sekali saja. Mandi ni sekali saja. Bukannya jadi 3 kali. Selepas kita basuh tubuh badan kita keseluruhan, kita pun basuh sekali lagi. Kemudian kita basuh sekali lagi seluruh tubuh badan kita. 3 kali. Itu tidak. Tubuh badan yang mandi wajib ni hanya dibasuhkan 1 kali saja. Berbeza dengan anggota wudu dibasuh 3 kali. Cuma yang sebelum mandi wajib tu, permulaan mandi wajib itu dibasuh 3 kali hanya pada anggota wudu. Pada anggota wudu dibasuh, dan ada disebut yang 3 kali tu yang di kepala 3 kali. Di kepala 3 kali tu sebarang kali, kalau kita kira sebarang kali ganti kepada sapu kepala. Ganti kepada sapu kepala, mula-mula yang sapu dulu celah-celah. Jadi sapu dulu celah-celah rambut semua sekali, barulah dituang air 3 kali. Maka dituang air 3 kali di atas kepala tu sebagai nak beritahu syarat kepada basuh anggota wudu ketika mandi tu sebenarnya kali yang kepala tu adalah dengan cara basuh. Bukan semata-mata cukup dengan sapu saja, tidak. Bahkan kena basuh. Termasuk juga janggut-janggut yang lebat apa semua sekalipun mesti kena dibasuhkan keseluruhannya. Habis itu. Cuma di kalangan ulama ada juga yang berpendapat basuh anggota tu 3 kali. Yang 3 kali tu mereka kias dengan wudu. Tapi kiaskan dengan wudu itu salah lah. Sebab wudu situ tidak dengan dalil yang kuat. Dalil yang kuat adalah hanya 1 kali saja. Hadis satu lagi, Anna Abdullah bin Umar, Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Daripada Abdullah bin Umar, sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayah pada Abdullah bin Umar. Dia berkata, wahai Rasulullah, adakah bolehnya kita ni tidur selepas daripada kita junub ni mana selepas kita bersama dengan isteri lah, kita dalam keadaan janabah. Boleh tidur ke tidak? Selepas pada kita berjimat tu. Qala na'am. Nabi kata boleh je tidur je. Tapi Nabi kata syarat idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Bila di kalangan kamu berwuduk, maka tidur. Wuduk dulu, lepas wuduk tidurlah. Selepas pada tu. Jadi hadis ini nak beritahu bahawasanya bolehnya tidur tanpanya mandi. Tanpanya mandi dulu selepas pada jimat tu, bolehnya kita tidur sebelum daripada mandi. Tapi syarat dia adalah berwuduk dahulu.
Itu dengan mana hukum kamal, mana hukum yang sempurna. Sempurnanya adalah dengan cara gini. Ya sempurnanya cara gini. Makna kalau tak berwuduk juga mandi pun tidak, wuduk pun tidak, maka hukum situ makruh. Ini hukum makruh, tidaklah sampai tahap haram. Haram yang dia tidur tu tidak. Tapi hukumnya makruh kerana dia tidak buat benda yang sunnah lah situ. Yang sunnahnya sebelum daripada sebelum daripada kita mandi, selepas kita jima' tu, kita dalam keadaan janabah itu, kita tak nak mandi, kita nak mengantuk dah, kita ambil wuduk dululah yang disyariatkan. Jadi supaya berwuduk tu seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi, berwuduk tu sebenarnya kali memberi kesegaran baru. Tujuan dia supaya memberi kesegaran baru, takut-takutnya nak buat lagi. Kalau nak buat lagi boleh sambung lagi. Kalau tidak boleh tidur dengan tenang. Mana boleh tidur dengan tenang setelah daripada berwuduk itu. Mana sebagai ganti pada mandi. Tapi kalau kita wuduk pun tidak, mandi pun tidak, maka tidaklah sampai tahap haram. Itu hanya makruh lah. Di kalangan ulama menyebut sini hanya hukum makruh. Mana tidak disukai cara itu tak baguslah. Yang bagusnya berwuduk dulu. Jadi sini, ni nak beritahu, kalau kita tengok daripada hadis-hadis ini, kita tengok pada hadis-hadis yang nak disebut sini, mana secara jelasnya bahawasanya kita dalam syariat Islam ini, bila kita berkahwin, banyak benda yang kita boleh buat, benda yang mendapat pahala, benda yang sunnah. Antaranya mandi bersama, kan? Tidur apa semua, berjimat pun kita dapat pahala, mandi bersama pun kita dapat pahala dan sebagainya. Kan banyak. Yang daripada ni bentuk kita bersama dengan suami isteri. Maka daripada hadis ini juga sebagai anjuran kepada kita yang tidak adanya pasangan suami isteri, maka anjurannya supaya berkahwin. Maka seeloknya kalau siapa yang sudah sampai pada masa dia, yang dia ada dah pasangan dia apa semua sekali, dah sudah ada cukup apa semua sekali, maka segerakanlah berkahwin. Itulah, sampai sinilah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.